Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menjamu selera bagi yang baru menjamu selera. Saya ingat pula saya punya ni. Salam perjuangan, salam reformasi kepada rakan-rakan yang masih lagi menonton kita pada malam ini. Terima kasih share, Toche, thank you. Apa dah? LTL dari SG Singapore, Andrew Chua, thank you. Salam, Waalaikumsalam, cabai pedat. Top fan kita kan. Terima kasih kepada yang menonton kita. Salam reformasi daripada ni. InsyaAllah. Kita bawakan banyak cerita pada banyak lah. Ada beberapa cerita yang kita bawakan hari ini insyaAllah. Terutama apabila bercakap tentang Azmin tadi kita bercakap tentang Azmin, kita bercakap tentang Azmin tadi semalam lah kita tengok video Azmin dengan bangganya mengatakan bahawa saya yang membina parti ini, dia kata. Kan, betul ke Azmin yang membina Parti Keadilan ni kan? Kita akan tengok bagaimana kita bertahun-tahun berusaha nak buang Azmin. Sebab bukan dia membina Parti Keadilan, dialah yang menjahannamkan Parti Keadilan. Sehingga menyebabkan kita punya usaha 20 tahun tak boleh berjaya. Kerana apa? Kerana mereka inilah yang menjual kerusi-kerusi, yang menjual peluang-peluang kita. Kerana mereka tahu bahawa Parti Keadilan Rakyat ini mempunyai peluang untuk menang, tetapi mereka lah yang berusaha untuk menjatuh dan menjahannamkan, insyaAllah. Salam terima kasih Zaman Pari, iaitu saya punya ketua ranting saya di Asajaya. Hafiz Tamizi, Azwa, Wan Hadilah, Khairul Hazwan, terima kasih. Dari Seksyen 7, terima kasih. Baharudin Abu Hassan, terima kasih. Wassalam. Noel Justin daripada mana Noel? Saya baca tadi. Oh, Putatan Noel. Okay, thank you Noel. Daripada Alostar juga LTL Shah. Chow Laimun, terima kasih daripada Pandan. Pandan ni kawasan Rafizi ni, LTL. Lawan tetap lawan. Wan Mahadi Muhammad, dengar boleh, saya jangan si jongang ni. Wan Muhammad ni saya rasa handsome orangnya ni. Saya minta Wan Muhammad PM gambar beliau, mungkin saya boleh postkan di page saya untuk kita melihat kehandsomean beliau. Saya nak tengok lah. Mungkin gigi dia ada braces je lah. Wan Muhammad ni orang kaya. Macai Rosmah biasa dapat 100,000 kan. Cyber Trooper, saya dengar Mujahid Cyber dapat beratus ribu daripada UMNO. Jadi macam-macam ni biasa gigi dia orang ni cantik kan. Sebab apa? Dia banyak duit kan. Tiap-tiap bulan dapat gaji, mestilah dibayar dengan jumlah yang banyak dan gaji yang banyak. Sebab tu dia boleh buat braces. Braces ada 15,000. Kan? So sini kita buat lawak je. Sebenarnya kita nak menunggu orang tengah nak masuk kan. Waalaikumsalam Ridwan Tahir, terima kasih. Terima kasih. Bukan Azmin Ali, bagus. Bukan Azmin Ali, bukan geng Azmin Ali. Saya duduk bercerita tentang pengkhianatan ni kerana apa? Kita kena faham geng-geng pengkhianat macam UMNO, geng-geng pengkhianat macam PAS, geng-geng pengkhianat daripada Barisan Nasional, daripada Azmin. Saya kalau saya kata Azmin tu pengkhianat tu normal. Tapi yang saya nampak pengkhianat paling besar adalah UMNO dan PAS. Kerana apa? Bagi saya, mereka bukan saja jahat, mereka bukan saja perompak, mereka bukan saja menjahannamkan negara, menghancurkan negara, mereka juga bukan saja bersekongkol dengan penjajah dan perompak seperti Najib, tetapi mereka juga bersekongkol dengan pengkhianat seperti Azmin. Kalau kita tak buka pintu dengan pengkhianat, kalau UMNO dan PAS tu ada telur, dia tak akan bekerjasama dengan pengkhianat. Tapi kerana mereka teringin sangat berkuasa, mereka sanggup melakukan apa saja walaupun terpaksa menjilat Azmin. Saya ni kadang-kadang dalam kepala otak ni banyak perkataan-perkataan mencarut saya nak keluar ni, tapi saya tahan dengan lidah saya ni. Sebab kita orang bukan macam tu kan. Tapi kita you all faham sendirilah perasaan kita. Daripada BM Bang Jen Bukit Mertajam ke? Terima kasih. Lama tak jumpa Gerald. Lama tak jumpa. Nanti kita jumpa kat Johor insya-Allah. Nebon, salam terima kasih. Asajaya clear. Asajaya, make sure Asajaya, geng Asajaya tolong pas di Asajaya. Tolong apa orang kata share dengan rakan-rakan di Asajaya. Salgaring Wahid. Cikgu Salgaring, apa khabar cikgu? Ni orang Sabah ni. Yang ni saya jumpa dekat KK hari tu insya-Allah. Body shaming ni ada undang-undang. Betul ada body shaming, ada undang-undang, tapi tak apalah. Tak payah undang-undang. Kita ramai yang boleh baca kat sini, boleh buat judgement sendiri macam mana perangai kata katel, bukan katel lah ni, macam-macam dan juga walaun ni level dia orang lah. Kita ni level kita terlalu tinggi lah, level dia orang terlalu rendah lah untuk sampai ke level kita.
Albert, terima kasih Albert Philip Petatan clear. Thank you Albert. Kak Wahab, Kak Wahab. Kak dua Wahab. Dia sebab dia guna nama dua Wahab tu nama Wahab. Dia tu adalah kita pun ni Marek. Pengawas JPP. Wahab tu pengawas JPP. Yang perempuan Anyal masa pemilihan parti. Siapa nama? Nak dua Wahab tu Anyal. Apa namanya? Kak Noliza. Noliza saya ingatlah ke mana. Okay, Melaka. Thank you Melaka. Kalavani Mua. Alright. Never give up Zakaria, insyaAllah. Ucap Bahari. Salam reformasi. Waalaikumsalam. All the best. I am keep healthy insyaAllah. Sekarang ni hujan di Kuching. Cuaca hujan tadi. Kita jaga keselamatan. On the way tadi saya nampak ada satu kemalangan. Menyebabkan, dan kemalangan itu terus mati on the spot saya rasa. Mati. Saya rasa mati on the spot. Jadi kita jagalah keselamatan sewaktu melintas jalan raya kan. Saya tak singgahlah sebab saya tak sanggup nak menghadapi trauma melihat orang meninggal on the spot. Jadi ada kawan-kawan saya meninggal pula. Kawan-kawan saya lepak. Bukan lepak, berhenti untuk membantu. Puncak Gunung Kinabalu clear. Ada internet ke Puncak Gunung Kinabalu? InsyaAllah. Okay. Kita go on to the first thing berkenaan dengan Hari Malaysia insyaAllah. Hari ini adalah sambutan Hari Malaysia yang ke-57. 57 tahun pembentukan negara apa yang dinamakan sebagai Malaysia. Dan kalau kita faham undang-undang, kalau kita faham sejarah Malaysia, ada orang PM saya, kau tak faham undang-undang sejarah Tanah Melayu, dia kata. Saya kata, saya bukan tak cakap tentang sejarah Tanah Melayu, saya bercakap tentang sejarah Malaysia. Dan saya bercakap tentang sejarah Malaysia. Bukan sejarah tentang Tanah Melayu. Dia kata, engkau tak tahu bahawa Tanah Melayu ditubuhkan 1957. Saya kata, betul. Tanah Melayu ditubuhkan 1957. Tapi kenapa selepas 63 ditukar nama kepada Malaysia? Kenapa kita tak kekalkan nama Tanah Melayu tu? Dan kenapa kita masih lagi debate benda ni? Kenapa nama Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu atau Tanah Melayu itu sebelum 1963, negara ini dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu. Dia bukan dikenali sebagai Malaysia. Hanya selepas 1963 barulah dia dikenali sebagai Malaysia. Nama Malaysia itu dah wujud. Ada dicadangkan sebelum itu. Tetapi penggunaan dia hanya apabila bergabungnya Sabah, Sarawak dan Singapura. Maka dengan itu baru kita ubah daripada nama Malaysia. Sebab itu nama Malaysia itu sebenarnya hanya wujud selepas 16 September 1963. Di mana negara Malaysia ini dibentuk apabila Sabah, Sarawak dan juga Singapura menyertai Persekutuan Tanah Melayu bagi membentuk sebuah negara yang dinamakan sebagai Malaysia. Sebab itu bila kita membentuk negara yang dinamakan sebagai Malaysia ini, kita melihat bahawa the way forward, langkah ke hadapan kita adalah dengan membentuk satu negara di mana seluruh rakyat dia bekerjasama tanpa mengira bangsa, kaum, agama. Tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Sepatutnya itu yang kita gerakkan untuk ke hadapan. Tak ada kita istilah boykot memboykot. Betul, halal haram kita kena tahu. Yang mana tak halal kita janganlah beli. Yang makanannya. Tetapi bukan kita boykot semuanya. Kan? Kalau kedai tu dia ada jual bia, yang bia tu jangan beli. Tetapi yang Maggi Mee ni kita boleh beli. Itu je kita kena faham benda ni. So kalau kita faham semua, kita faham dalam suasana itu, maka kita semua boleh hidup dalam harmoni. Kita semua boleh hidup dalam keadaan kita saling bantu-membantu tanpa curiga mencurigai. Kita marah orang Cina, resis dengan kita. Persoalannya, adakah kita tak resis dengan orang Cina, dengan orang India? Setiap setahun sekali Perhimpunan Agung UMNO, ni tak lama lagi ni Perhimpunan Agung UMNO. Dia akan keluar cerita resis tu, angkat keris. Kan? Angkat kita hendaklah membela bangsa kita. Kan? Kita kenalah bangsa kita tertindas. Bangsa kita ditindas. Ditindas oleh siapa? Kita pegang kuasa politik. Majoriti penduduk adalah bangsa kita sendiri. Tapi kita kata kita ditindas. Oleh siapa? Bangsa lain tak menindas kita. Yang menindas kita adalah bangsa kita sendiri. Golongan-golongan elitis. Golongan-golongan kaya. Golongan-golongan bangsawan. Yang mana mereka nak terus kekal berkuasa. Nak terus kekal kaya. Maka mereka menggunakan produk Melayu, produk bangsa, produk agama. Kalau PAS guna agama, UMNO guna bangsa. PBB guna kenegerian. Sarawak for Sarawakian.
Dia jual benda yang sama je. Atas tujuan apa? Survival politik. Bukan betul-betul nak membela bangsa. Sebab kalau kita betul-betul membela bangsa, kalau UMNO itu betul-betul membela bangsa, dah tak ada cerita dah Melayu tertindas, Melayu mundur, Melayu miskin. Tak ada dah. Sepatutnya dah tak ada. 60 tahun. Tuan-tuan, 60 tahun dah boleh pencen dah UMNO. 60 tahun. Pas dah boleh pencen dah. Orang yang kerja 60 tahun lepas, sepatutnya umur dia 60. Bukan 60 tahun lepas. Biasanya orang kerja 20. Umur dia 20. Umur dia 60 dah boleh pencen. Ini seolah-olah dia kerja 60 tahun lepas. Takkan 60 tahun tak selesai masalah Melayu. Tak selesai masalah Islam. Itu yang kadang-kadang jadi persoalan kita sebenarnya. Dikatakan membela Melayu, tetapi kenapa Melayu masih ditindas? So kalau kita bagi seseorang itu satu tugasan, 60 tahun dia buat, gagal lagi, adakah kita akan bagi peluang yang sama? Ini yang UMNO cakap dekat Sabah tadi. Bung Mohtar kata, oh kami tahu kami mempunyai kesilapan. Dia kata, kami tahu kami silap. Tapi kali ini kami UMNO sudah berubah. Apa yang berubahnya dengan UMNO? Sebut kepada saya, di UMNO di Sabah, UMNO di Semenanjung, UMNO di Malaysia ni, apa yang berubah? Pemimpinnya masih sama, orangnya masih sama, kaedahnya masih sama, keadaannya masih sama, kekayaannya masih sama. Selagi mana motif mereka adalah untuk hidup, menjadi kerjaya je, politik ini dijadikan untuk tempat cari makan, maka mereka tidak akan pernah berubah. Sebab itu saya suka perkataan Husam Musa tadi. Dia kata apa? Bahawa ahli politik ni adalah sebenarnya kita adalah memberi perkhidmatan, bukan untuk cari makan. Siapa yang jadi ahli politik sebenarnya tugas kita adalah memberi perkhidmatan. Perkhidmatan apa? Perkhidmatan sebagai ahli politik. Kan? Kalau dia jadi YB, perkhidmatan yang diberikan sepatutnya dia membela rakyat. Dia membantu rakyat. Dia mendengar masalah rakyat. Gaji dia itu adalah untuk dia nak survival sepanjang bulan sebagaimana dia boleh pergi untuk dengar masalah rakyat. Tapi bila kita pergi ke satu tempat, kita tak payah cerita lah YB itu tak nampak muka. Tak apalah. Tetapi kita cerita, macam saya tempat contoh saya pergi Asajaya tadi. Saya pergi ke Asajaya. Saya kata, YB di situ adalah Menteri Pelancongan Sarawak. Asajaya, menteri dia adalah YB, dia adalah Menteri Pelancongan Sarawak. Tapi kalau saya jadi dia, saya rasa malu. Karim. Apa nama penuhnya? Karim Hamzah. YB Karim Hamzah. Kalau saya jadi YB Karim Hamzah, saya malu. Sebab apa saya kata? Dia umpama macam ni. Dia adalah biro pencuci tandas. Tapi rumah dia, tandas paling kotor adalah rumah dia. Umpamanya macam tu lah. Bukan saya kata Asajaya itu kotor. Dia ni menteri pelancongan. Tetapi pelancongan di tempat dia langsung tak ada. Apa pelancongan yang kita boleh nampak dekat Asajaya ni? Apa benda yang kita boleh bangkitkan dekat Asajaya? Okey, tak payah cerita pelancongan lah. Internet pun, jaringan internet dia terlalu lemah. Saya pergi kawasan bandar Pekan itu bolehlah sikit, saya kata. Temirat Lot tu bolehlah sikit. Tapi bila kita masuk macam kawasan Serpan, internet langsung tak ada. Jadi bagaimana Sarawak memperuntukkan 1 bilion dalam bajet 2019. 2018 ke 2018 pun dia membajetkan bilion untuk digital ekonomi, tetapi dalam hal infrastruktur ekonomi itu tidak mampu untuk kita nak membangunkan hal bajet Sarawak. Kita bercakap 57 tahun pembentukan negara Malaysia. Maksudnya kalau orang itu lahir 1963, sekarang ini umur dia 57 tahun. Bukan setakat dah beranak, dah bercucu, mungkin dah bercicit dah. Tetapi kita boleh lihat negara kita, negeri kita, Sarawak ini masih dalam keadaan macam ni. Saya bagi contoh Asajaya tu saya kata. Asajaya. Kenapa saya sebut Asajaya? Sebab tempat itu saya pergi. Penduduk dia majoriti adalah Melayu Bumiputera. Tetapi tanah mereka masih lagi tanah TOL. Dia ada bagi tanah. Saya tanya orang kampung, ada tanah? Ada. Dapat geran? Dapat surat. Surat apa? Berapa tahun lease? Berapa tahun dia punya pajakan? Oh tak ada, ini tanah TOL. TOL tu tanah apa tuan-tuan? Saya tanya dengan Macai PBB, dia pun tak tahu TOL tu apa. Bercakap konon nak membela PBB, engkau sendiri pun tanah tak ada. TOL tu adalah tanah orang lain. Temporary of license. Maksudnya apa? Temporary of license ke lease saya tengok. Maksudnya, kerajaan bagi lesen tu untuk kau duduk kat situ, tetapi kerajaan boleh angkat engkau pada bila-bila masa. Itu maksud TOL. Engkau tak boleh wariskan tanah tu. Engkau tak boleh serah kepada orang lain. Engkau tak boleh bagi, kau tak boleh jual, kau tak boleh buat apa-apa pada tanah itu. Setakat apa, kalau tiba-tiba minggu depan kerajaan kata dia nak ambil, dia ambil.
Dia mungkin bagi pampasan, tapi pampasan kepada rumah, bukan kepada tanah. Kenapa? Sarawak 124,000 kilometer persegi. Kalau saya bagi seorang penduduk Sarawak ni satu lot tanah, banyak lagi. Maksudnya daripada anak yang lahir sampai kepada yang paling tua sekarang di Sarawak. Saya bagi satu lot tanah, 2.7 juta penduduk, kita masih banyak lagi tanah berlebihan dekat Sarawak ni. Nak tunjuk besarnya Sarawak ni. 124,000 kilometer persegi keluasan dia. Tetapi kenapa penduduk dia masih lagi duduk di atas tanah TOL. Sedangkan YB. Tanah bergelong-gelong. Tanah geran. Tanah sawit beribu. Beratus ribu hektar. Company boleh bagi beratus ribu hektar. Tetapi penduduk kampung nak bagi tanah sekangkang kera pun susah. Temporary occupation license. Temporary occupation license. Betul-betul. Temporary occupation license. Terima kasih kepada setiausaha saya. Baman. Nasib baik boleh jadi setiausaha politik. Kenapa saya kata macam tu? Sebab itu sekarang ini kita sebut ini sebagai tanah air kita. Kan? Bukan Sarawak aja, saya sebut tentang Semenanjung pun sama. Saya sebut tentang mana-mana Sabah pun sama. Tanah air. Bahasa Melayu ni cantik tuan-tuan dan puan. Tanah air. Kerana biasanya dulu orang kalau nak buat penempatan, dia buat tepi sungai, tepi laut. Kan? Biasanya kalau dia buat tepi sungai, kalau dia pacak rumah dia kat situ, bukan sekat tanah tu dia punya. Sungai tu, bahagian itu, maka itu pun dia punya. Sebab itu dipanggil tanah air. Tanah dan air itu kita yang punya. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, jangan kata tanah air pun tak ada. Ada setengah tempat kampung bukan tak ada air. Air hujan ada, air songkang ada, air sungai ada, air bersih terawat tu tak ada. So macam mana kita nak panggil ini tanah air kita? Sedangkan tanah tok lot pun orang tak mampu nak bagi. Geran pun kerajaan tak mampu nak bagi. Jadi bila bangsa lain mampu beli tanah, kenapa kita nak marah mereka? Kenapa kita nak hina mereka? Kenapa kita nak hentam mereka? Sedangkan kerajaan kita sendiri tak nak bantu rakyat dan penduduk dia sendiri. Tapi dia bantu kroni-kroni dia. Company dapat beratus ribu. Dia bantu diri dia. Anak beranak dia. Bergelong-gelong tanah dia dapat. Kalau kita lalu kat sini, ini tanah siapa? Ini tanah YB ni. Ini tanah siapa? Ini tanah adik YB ni. Ini tanah siapa? Ini tanah bini YB ni. Ini tanah siapa? Ini tanah dia punya bini dia nombor 2, nombor 3, nombor 4 YB ni. Akhirnya penduduk rakyat dapat apa? Rakyat dapat putih mata. Dapat melihat kekayaan YB. Akhirnya 5 tahun sekali dapat RM50, RM100 pergi mengundi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di Sabah kita nak bagi tahu. Kita mesti mula berani berubah. Ada orang kata, tapi warisan juga memerintah sebelum ni. PH juga memerintah sebelum ni. Ya, kau bagi perintah kita 2 tahun je. Tak cukup 1 term. Nak buat perubahan macam mana? Sama juga dengan kerajaan PH, 22 bulan nak buat perubahan macam mana? Janji 5 tahun. Janji 5 tahun. Saya bagi perumpamaan lah. Kita kontraktor terbaik di Malaysia. Kita pun cakap, jumpa dengan seseorang tu, dia kata, Cik Iswardi boleh buat rumah banglo saya yang terbesar, yang paling hebat di Malaysia ni. Boleh, saya kontraktor terbaik. Okey, Cik Iswardi berapa lama nak buat ni? Untuk level tanah, untuk construction, dia punya mansion dengan landscape semua 5 tahun tuan. 5 tahun? Okey, 5 tahun. Kita setuju. Sign agreement 5 tahun. 22 bulan kemudian kamu datang. Nak tengok rumah. Iswardi, kata 5 tahun. Apa pasal tinggal tiang ini? Tanah pun baru buat, rumput pun tak tumbuh. Kenapa tiang je? Kita kata, tuan, janjinya 5 tahun. Iyalah kamu kata kamu kontraktor terbaik. Iyalah memang saya kontraktor terbaik. Tapi janjinya 5 tahun. Apa ni tak tertunai ni? 22 bulan tuan. Janji 5 tahun. Tak ada. Kamu ni kencing, kamu ni hancing. Nak hancing kencing macam mana? Janjinya 5 tahun. 22 bulan tak sampai pun 2 tahun. Macam mana kita kata kancing dan kencing sedangkan janjinya 5 tahun? Adil tak? Tak adil. Jadi kalau kamu pun jadi kontraktor, kalau saya kata macam tu, adil tak adil? Cuba fikir. 22 bulan dah jatuh, dah tumbang. Janjinya 5 tahun. Janjinya 5 tahun. Sebab itu saya kata, dalam hal ini, UMNO bila dia kata, kami nak kembalikan mandat kepada kami, maka kami boleh membawa perubahan. Saya kata, perubahan apa yang UMNO boleh bawa?
Perubahan UMNO apa yang PBB boleh bawa? Perubahan apa yang GPS boleh bawa? GPS sekarang ni berkuasa di Sarawak ni. Apa lagi perubahan dia nak bawa? Saya pelik. Kan? Saya pelik. Tetapi itulah Sarawak ni dia main budaya politik takut menakutkan. Nak datang turun program saya pun takut. Tak apa. Sebab takut dilihat bersama dengan pembangkang. Itulah zaman pembangkang ni. Macam saya kata itulah. Bila kita pembangkang, ramai orang takut. Tapi bila kita dah menang nanti, percayalah. Berkoyan-koyan, berbondong-bondong orang datang mengaku dialah pejuang reformis. Dialah yang menolong, dialah yang membantu. Tak apalah. Kan? Itu topik yang kita nak utarakan pada malam ini. Berkenaan dengan Sabah. Yang kedua, kita bercakap tentang isu... apa tak topik? Lupa. Pengkhianatan. Pengkhianatan dah. Aku lupa dah topik. Hari Malaysia sudah tadi. Okey, UMNO Sabah saya ada cerita. Hari Malaysia pun saya ada cerita. Bila kita 1963 kita membentuk kerajaan Malaysia, kita membentuk kerajaan Malaysia, kita membentuk negara Malaysia dalam keadaan bukan kita nak kata, kita bukan nak membentuk bangsa. Kita bukan nak membentuk agama. Kita nak membentuk negara. Nah, ini saya setuju dengan Syafi'i Abdal. Kita nak memajukan negara, membentuk negara. Kita bukan nak membentuk bangsa. Kita bukan nak membentuk orang Melayu. Kita bukan nak membentuk agama Islam. Kita nak membentuk negara. Negara tidak ada agama, tidak ada bangsa. Negara tidak ada agama, tidak ada bangsa. Negara ada identiti dia sendiri. Identitinya adalah rakyat yang hidup di dalam negara itu. Itu identitinya. Itu identitinya. Kerana apa kita saya dah cakap, saya dah bagi tahu. Negara Malaysia bukan negara tanah Melayu, bukan tanah Melayu. Tanah Melayu sebelum 1963, ya, tanah Melayu. Selepas 63, Malaysia. Sebab itu Malaysia, Sabah setuju, Singapura setuju, Sarawak setuju untuk menyertai gagasan tersebut berdasarkan perjanjian Malaysian Agreement 1963. Habis. Saya tak nak ulas panjang-panjang Malaysian Agreement 1963, nanti korang tertidur. Kalau nak tahu Malaysian Agreement 1963, pagi cari debate saya dengan YB Idris Buang di dalam YouTube, cari Iswardi Debate, debat Iswardi. Yang tu saya ada debat saya di dalam YouTube. Iswardi Morning Official. Ada. Last kali kita bercerita tentang pengkhianatan. Yang ni saya ambil masa sikit untuk bercerita. Pengkhianatan Azmin Ali. Kenapa saya marah sangat Azmin Ali hari ini semalam? Semalam dia ada mengemukakan satu video. Dia kata, dia berucap di Sabah, dia kata apa? Yang membina Parti Keadilan itu adalah saya. Saya yang membina Parti Keadilan. Anwar Ibrahim di dalam penjara. Bila dia keluar, orang-orang keadilan ini ada siap bercakap, kita nak Anwar jadi Perdana Menteri. Kita nak Anwar jadi Perdana Menteri. Kita patutnya berbincang tentang macam mana membangunkan negara, dia kata. Kerana PKR itu hanya tahu macam mana Anwar jadi Perdana Menteri. Sedangkan yang membina PKR itu adalah saya. Saya dan saya. Hari ini saya cerita pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ceritakan pada tuan-tuan dan puan-puan, siapakah dia Azmin Ali? Siapa saya nak bercerita tentang Azmin Ali ni? Sebab kami, tim saya ni, kami menghadapi sendiri Azmin Ali itu first hand. Jadi kami layak bercerita siapa itu Azmin Ali. Dan siapa dia di dalam PKR. Dan kenapa kami ni melawan Azmin Ali sejak daripada dulu lagi. Gelaran kartel tu siapa yang bagi? Kenapa kita gelarkan dia kartel? Bagaimana kita berusaha mengikis geng-geng yang kartel, yang menghancurkan, yang menggunakan reformasi untuk mengkayakan diri mereka. Untuk mengkayakan diri mereka. Ini golongan-golongan ini. Kita cerita malam ni. Kita dedahkan semua. Kita bogelkan semua. Kita bagi tahu apa yang berlaku. Siapa dia Azmin Ali yang kononnya membina parti ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum itu, share video saya. Kalau nak tahu lebih lanjut, share. Saya nak pergi minum kejap. Ulcer mulut. Apa kopi? Teh. Panas kah? Tuang sikit. Saya akan ceritakan siapa dia Azmin Ali, tuan-tuan dan puan-puan. Panas. Tuan-tuan dan puan-puan, bila terdedahnya video Azmin Ali, saya tak tahu mana nak mula. Ni banyak sangat cerita dia ni.
Bila terdedahnya video Azmin Ali bersama dengan Haziq, yang kononnya video itu kabur. Tapi kalau Google jumpalah video tu. Bukan video, dia punya gambar. Kita mula terfikir. Dan juga pendedahan daripada Azwan Ali. Dia kata apa dalam Twitter dia, kau ingat tak dulu, masa kau muda-muda, kau punya bontot tu, kau berdarah, siapa yang bawa engkau pergi ke hospital? Kita mula teringat. Maksudnya dia dah jadi macam tu sejak dia usia muda ke? Jadi maksudnya kalau dia dah begitu sejak dia usia muda, kita mula mempersoalkan. Kes liwat pertama Anwar Ibrahim itu, siapa sebenarnya yang lewat? Betul ke Anwar Ibrahim? Atau ada orang lain yang lewat, tetapi diletakkan orang itu di atas nama Anwar Ibrahim? Kerana kalau kita mengenali sosok tubuh Anwar Ibrahim, kita mengenali sosok tubuh Wan Azizah, kita kata mustahil orang ni buat macam tu. Tetapi kita mengenali sosok tubuh Azmin Ali, kita kata tak mustahil dia buat macam tu. So apa tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita, ada benda saya tak boleh cakap live macam ni lah. Kan? Sebab ada maklumat yang saya dapat ni, saya kena cakap face to face boleh lah. Mengenai sexual orientation Azmin Ali ni. Tapi kalau kita fikir logik, kalau video itu sampai macam tu sekali dia boleh buat, terlentang, terbalik, terlingkup, maka kalau kita tengok liwat satu tu siapa yang sebenarnya buat? Cuba fikir. Siapa yang paling dekat dengan Anwar Ibrahim tahun 1998, 97 yang jadi dia punya pembantu paling rapat kalau bukan Azmin Ali? Jadi adakah mustahil kalau pada waktu itu yang sebenarnya melakukan perkara tersebut adalah, saya tak cakap Azmin Ali lah, korang sendiri yang habis dengan perkataan tu. Kan? Cuma kita fikir secara logik lah. Sebab yang ada keluar video dia sekarang ni Azmin Ali. Kita tengok liwat, itu liwat satu. Dan liwat itu pun mahkamah mengatakan, Mahkamah Persekutuan mengatakan pada tahun 2004 bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak bersalah. Tidak bersalah. Liwat satu, Anwar Ibrahim tidak bersalah. Jadi bila dia dapati tidak bersalah, dia dipenjarakan sebab apa? Dia dipenjarakan disebabkan dia kata dia menyalahgunakan kuasa, rasuah. Bukan rasuah bagi duit. Dan akta itu pun sudah pun dimansuhkan. Kerana pada waktu itu, dia berjumpa dengan Datuk Seri Tan Sri Musa. Bukan, saya tak ingat siapa nama ketua polis tu. Dia kata apa? Kalau kamu tahan Umi Halfidah, dia tahu polis dia akan gertak. Gertak sikit-sikit sudahlah. Sikit-sikit. Kerana perkataan gertak sikit-sikit itu dikatakan dia menyalahgunakan kuasa, maka dia dipenjarakan 6 tahun. Sedangkan perkataan itu kalau kita tengok Mahathir dah guna bertahun-tahun dah. ISA lagi tangkap. Dan akta itu dimansuhkan. Jangan kita tak tahu, akta itu dimansuhkan. Cuba kita fikir. Itu liwat pertama. Liwat kedua. Keluar lagi cerita liwat. Tak habis lagi zaman Najib. Saiful Buhari. Yang peliknya dia katakan dia liwat. Okey, dia kata Saiful Buhari diliwat. Dia diliwat pada hari Khamis. Hari Khamis dia diliwat. Tapi lepas dia diliwat pada hari Khamis, dikatakan dia masih lagi jumpa Anwar pada hari Jumaat. Masih lagi pergi punya program. Masa hari Khamis tu, dia ada mesyuarat dengan owner kepada satu apartmen. Owner tu cakap, memang dia bercakap di dalam bilik dan mesyuarat. Lepas itu dia ada keluar sekejap, masa tu dia pergi sembahyang asar. Jadi masa miliar dia meliwat. Okey, itu yang pertama. Dia meliwat dikatakan pada hari Khamis. Kemudian Saiful Buhari pergi ke hospital hari Sabtu. Dia ada Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu. Ni kalau budak-budak dengar tolong tutup telinga lah. Kita kata. Kita tahu. Kalau air mani tu masuk dalam buntut. Air mani tu masuk dalam buntut. Berapa lama dia boleh kemam? Kan? Cuba fikir logik. Air mani ni atas perut kita pun dia boleh jadi cair lah. Tak sampai 10 minit pun. Ini 2 hari tuan-tuan dan puan-puan. Dia boleh letak dalam buntut, boleh kemam macam tu. Tak menahan, tak meleleh-leleh. Sebab apa? Dikatakan dia pergi ke hospital hari Sabtu. Pemeriksaan itu hari Sabtu. Dia swab tu hari Sabtu. Hari Khamis kena lewat, hari Sabtu. Pergi jumpa doktor, masih ada air mani. Soalan
arwah Kapal Singh tu, dia tanya kepada Saiful Buhari dalam mahkamah. Dia kata apa? Adakah kamu seorang Muslim yang baik? Dia kata, ya, saya seorang Muslim yang baik. Okey. Kamu pergi tak sembahyang Jumaat? Nampak Kapal Singh faham agama Islam. Jadi kamu pergi tak sembahyang Jumaat? Dia kata, saya tak pergi. Kenapa Kapal Singh tanya pergi sembahyang Jumaat ke tidak? Sebab kalau nak pergi sembahyang Jumaat, dia kena mandi hadas. Kalau dia mandi hadas, maksudnya dia kena cuci semua. Kalau dia dah cuci semua, maksudnya dia dah habis lah. Dia kata, saya tak pergi sembahyang Jumaat. Jadi macam mana kamu kata kamu Muslim yang baik, kamu tak pergi sembahyang Jumaat? Jangan kata sembahyang Jumaat. Habis sembahyang hari Khamis, sembahyang hari Jumaat, sembahyang hari Sabtu, tak sembahyang. Tak mandi. Takkan dia tak mandi 3 hari? Ni saya dedahkan satu cerita. Dulu, saya pernah kerja di satu hospital. Dikatakan bahawa Saiful Buhari pernah pergi ke hospital tersebut. Tapi kemudian, dia keluar. Dan doktor yang memeriksa beliau, bernama Dr. Osman tu, sebenarnya pernah bekerja di klinik, di hospital saya. Bukan hospital saya lah, hospital tempat saya bekerja. Dia adalah orang Myanmar. Doktor Myanmar. Dia pernah. Dan dia membuat kenyataan bahawa bila Saiful berjumpa dengan dia, dia mendapati ada kesan koyak di buntutnya. Bila ditanya kepada Saiful, koyak ni kenapa? Yalah doktor, masa tu dia tak ceritalah kenapa. Koyak dia kata dia sakit buntut. Dia kata kenapa? Dia kata hasil ditusuk oleh benda plastik. Bagi siapa yang tak faham benda plastik tu apa, pergilah Google. Sebab orang yang tak pernah main belakang ni, ni kita cerita main belakang lah pula. Kan? Dia dikira dara lah. Kalau kali pertama, koyak lah dia. Tapi, nak guna benda tu, nak nampak bau kesan tu, dia kena koyakkan diri dia sendiri. Dia kata kena plastik. Kemudian doktor itu kata, yang ni kita tak boleh buat. Sebab kita hospital swasta. Masa tu Pusrawi. Dia kata kalau nak buat, kena pergi hospital kerajaan. Jadi hari Sabtu, dia pergi hospital kerajaan. Bila dia pergi hospital kerajaan hari Sabtu, tiba-tiba dia punya kajian mengatakan, ada air mani. Hebat air mani ni. 2 hari boleh lekat dalam buntut. Yang tu satu, hebat dia punya buntut. Siap boleh kemam tu. Boleh kucup air mani tu supaya tak meleleh keluar. Tak, kita fikir logik akal lah tuan-tuan dan puan. Tak payah kita belajar saintifik lah. Mendulak oblo ganta ke. Kan? Benda-benda yang saintifik tak payah. Kita fikir logik. Kita fikir akal logik. Akal sihat kita. Kita pun pernah handle kes-kes rogol. Biasanya lepas kena rogol, kita terus bawa orang itu jumpa doktor dan kita akan periksa di hospital kerajaan. Kita tahu. Kita tak payah tunggu 2-3 hari. 2-3 hari orang boleh petikai. Ini 2-3 hari, boleh didapati bersalah pula tu. Dia jumpai, dia kata air mani dengan kepala sperma itu masih attach. Masih ada lagi kepala sperma. Wah, hebat betul orang bernama Anwar Ibrahim ni. Dia bukan manusia, ni superhuman ni. Kita nak bagi tahu tak apa tuan-tuan. Kerana apa? Bak kata ada seorang ni lah, saya tak boleh sebut nama dia dalam live. Kalau saya sebut nama dia dalam live, saya punya live kena ban. Dia kata apa? If you want to lie, lie big. Kalau kamu nak berbohong, bohong besar. Buatlah satu pembohongan paling besar. Pembohongan paling besar. Maka daripada pembohongan itu, orang akan percaya. Orang akan percaya, mudah percaya. Ini yang berlaku. Cuba kita fikir secara logik tuan-tuan dan puan. Siapa sebenarnya yang terlibat dalam isu liwat? Akhirnya, apa yang berlaku? Terdedah video orang yang betul-betul buat liwat. Siapa dia? Yang dok dituduh kita Anwar liwat. Akhirnya, video yang keluar bukan Anwar. Video yang keluar Azmin Ali. Jadi sebenarnya siapa yang liwat? Dan siapa Azmin Ali ni? Dia bersekongkol dengan siapa? Selama bertahun-tahun dia bersekongkol dengan UMNO. Bertahun-tahun dia bersekongkol dengan PAS. Sebab itu tahun 2014, yang tak nak Wan Azizah jadi menteri besar adalah PAS. Siapa yang minta supaya PAS tak nak Wan Azizah? Azmin Ali. Sebab itu PAS berterima kasih kepada Azmin Ali. Berterima kasih kepada Azmin Ali sehingga pada tahun 2015, masa penubuhan Pakatan Harapan, yang menentang penubuhan Pakatan Harapan adalah PAS, Azmin Ali,
Zuraidah Kamarudin, mereka inilah yang menentang penubuhan Pakatan Harapan. Sehingga 25 orang kartel menandatangani surat meminta supaya Kak Wan Azizah dipecat daripada parti. Kerana mahu menubuhkan Pakatan Harapan bersama Amanah, DAP dan Parti Keadilan dan meninggalkan PAS. Ini pun masih Amanah kata bahawa mereka lah yang, ni aku sebut lagi, marah orang Amanah ni. Tapi aku sebut juga. Pada masa itu, siapa yang berjumpa Mat Sabu? Rafizi Ramli. Bagi tahu Mat Sabu. Mat Sabu kata dah keluar daripada PAS, dia kata, kita tunggulah 2 tahun. Rafizi kita tak boleh tunggu 2 tahun. Kena tubuh parti tu Bang Mat. Kita kena buat gagasan baru. Kita kena buat gabungan baru. Sebab kita nak menghadapi pilihan raya tak lama lagi ni. 2018 PRU ke-14. Kita kena buat awal. PRN Sarawak masa tu 2016. Masa 2016 tu kita kena buat gabungan awal. Kita kena buat awal. Kita kena serang awal. Bang Mat kata apa? Tak apalah, kita tengok macam mana 2 tahun nantilah. 2 tahun tak boleh Bang Mat. Kita kena buat sekarang. Sebab itu diwujudkan Parti Amanah Negara pada waktu itu. Rafizi antara yang mencadangkan dan diwujudkan gagasan Pakatan Harapan. Cuma saya nak bagi tahu di antara orang yang tak setuju Mahathir jadi Perdana Menteri adalah juga Rafizi. Dia juga antara orang yang tidak setuju Mahathir menjadi Perdana Menteri. Namun begitu adalah di dalam pimpinan yang mengatakan tak, kena Mahathir juga jadi Perdana Menteri, lepas tu nanti dia bagi Kak Anwar. Dah jadi sekarang. Siapa dia Azmin Ali? Adakah dia yang membina parti ini? Ataukah adakah dia yang merosakkan parti ini? Saya tak cerita before 2014 lah, langkah Kajang. Bila kita mula melakukan langkah Kajang pada waktu itu, kenapa kita melakukan langkah Kajang pada waktu itu, kita nampak bahawa Tan Sri Khalid tidak mampu untuk membantu parti, terutama apabila akan berlakunya pilihan raya negeri Sarawak. Pada tahun 2014, 2 tahun lagi pilihan raya negeri Sarawak. Maka kita perlukan pilihan negeri Sarawak untuk nak membantu. Selangor untuk bantu Sarawak pada waktu itu, nak menang negeri Sarawak. Pilihan raya negeri. Selangor masa tu di antara benda yang negeri yang dah dikuasai oleh Pakatan Harapan. Parti Keadilan Rakyat. Jadi masa itu Tan Sri Khalid tak nak membantu. Katanya lah, saya pun tak tahu. Katanya. Maka dibuat langkah Kajang. Langkah Kajang dia lakukan pada waktu itu untuk apa? Tujuannya, kita nak menggantikan Tan Sri Khalid. Maka langkah Kajang pun dibuat. Rafizi, Kak Wan sebagainya. Cadangan awalnya adalah untuk memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Besar Selangor pada waktu itu. Tetapi pada masa itu, terus Najib Tun Razak mempercepatkan proses proses trial liwat 2, terus Anwar Ibrahim dipenjarakan. Maka Kak Wan dicadangkan menjadi bertanding. Masa itu bertanding di Kajang dan bertanding untuk menjadi Menteri Besar Selangor. Dan Sultan tak ada isu. Sultan tak ada isu Kak Wan menjadi Menteri Besar Selangor. Namun begitu, ini cerita saya. Pintu belakang yang pertama. Azmin Ali meletakkan nama dia menjadi Menteri Besar. Azmin Ali yang masuk pintu belakang. Letakkan nama dia. Yang halang masa itu PAS. Yang menghalang. Bekerjasama dengan Azmin Ali. Untuk memastikan PAS keluar fatwa. Mengatakan wanita tidak layak menjadi pemimpin Menteri Besar. Masa itulah. Pada masa itu. So akhirnya, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Dia jadi Menteri Besar. Okeylah. Dah jadi Menteri Besar, tak apa. Masa itu wujudnya perkataan kartel. Sebelum tu dah ada dah. Kita lawan. Pada masa itu saya taklah menentang terlalu sangat. Bagi saya sebab apa? Kita nak pilihan raya. Tak apalah. Berlaku pilihan raya negeri Sarawak 2016, tuan-tuan dan puan-puan. Pengkhianatan kali kedua. Pengkhianatan kali kedua antaranya pertembungan kerusi-kerusi di Sarawak. Ini saya nak cerita. Sarawak ni tuan-tuan dan puan-puan, bukannya sebab apa kita kalah. Tak menang. Bukan tak menang. Sabah lain cerita. Sarawak ni, Parti Keadilan, dulu antara yang paling kuat di Sarawak. 1999, kerusi-kerusi Melayu. Zul Rusdi, Ustaz Husaini. Antara kerusi-kerusi yang dah menang. Wan Zainal. Dah menang. Blackout kalah. Ini kawasan Melayu ni. Perubahan pada waktu itu 1999, reformasi pada waktu itu. Sarawak dah berubah, blackout. Disebabkan oleh kekuatan ini,
PBB nampak, ui, tak boleh jadi ni. Kita kena masukkan pengkhianat-pengkhianat di dalam keadilan. Orang-orang PBB mula menusuk masuk. Di antaranya adalah ketua cabang Petra Jaya. Orang PBB dimasukkan ke dalam parti keadilan. Untuk tujuan apa? Merosakkan parti itu daripada dalam. Akhirnya parti keadilan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. 2016 tuan-tuan dan puan-puan. Golongan inilah, kartel-kartel Sarawak inilah yang bekerjasama dengan Azmin, negotiate seat. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ni zaman buat duit. Zaman buat duit, tuan-tuan. Boleh buat duit. Saya tak menuduh lah, saya cerita je. Zaman boleh buat duit. Negotiation seat, kita pastikan tempat-tempat itu bertindan. Masa itu ada 6 kawasan DAP dan PKR bertembung. Antaranya adalah Batu Kitang. Ajis lawan dengan Bun Siat ni. Kawasan Cina. Kawasan Cina, DAP letak Melayu, PKR letak Cina. PKR hilang deposit, tuan-tuan dan puan-puan. Cina hilang deposit. Cina undi DAP, Cina undi Melayu. Cuma kalah lah. Bila gabung undi boleh menang. Tapi sebab dah pecah, kalah. Sedangkan kawasan itu sebenarnya potensi untuk menang. Kerana apa? Kononnya bahawa keadilan power, keadilan berkuasa. Dan saya tahu 2016. Bagaimana Azmin. Ini saya kata dokumen tadi kan. Dokumen tadi tu kan. Bagaimana Azmin dapat dana daripada individu-individu. Bagi kononnya membantu pilihan raya negeri Sarawak. Tetapi duit itu tak sampai pun ke negeri Sarawak. Kita tahu keadaan itu, cerita itu, cerita itu, suasana itu. Kita tahu apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan. Pada waktu itu jugalah watikah-watikah. Kononnya watikah ada. Tiba-tiba keluar watikah lain. Watikah palsu mula disebarkan. Itu saya kata. Kerja-kerja kartel ini bukan untuk menguatkan. Tetapi melemahkan parti. Akhirnya sokongan orang Melayu di kawasan-kawasan yang Melayu di kawasan Sarawak ni makin tipis, makin tipis, makin tipis. Cabang makin kurang, makin kurang, makin kurang. Orang-orang Melayu dan Bumiputera makin takut nak ikut Parti Keadilan Rakyat. Makin takut nak ikut DAP. Akhirnya apa? Mereka kembali kepada status asal dan berjayalah PBB, berjayalah BN dan GPS untuk terus berkuasa. Maka gagallah kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Sarawak perubahan akan berlaku. Tapi bukan PRN ni. PRN ni belum lagi. PRN ni belum lagi, tuan-tuan. Kartel masih ada di dalam MPN Sarawak. Kalau tak ada kartel, mustahil dia orang tak buat report pasal saya. MPN Sarawak is the only one yang buat report pasal saya. Seluruh MPN Malaysia datang jemput saya. MPN Sarawak aje. Yalah tak payah jemput pun tak apa. Jangan kata jemput. Siap buat polis report lagi tu. Tapi tak apalah. Lawan tetap lawan. LTL. Lawan tetap lawan kan? Tak apa kita lawan. Sebab apa saya melawan? Saya nak kata, saya nak bersihkan parti ini. Saya nak bina negara ini. Saya nak pastikan kartel-kartel ini tidak ada. Kartel masih ada di dalam parti. Daeng yang pergi pukul Rafizi tahun 2018 dilantik jadi penyelaras. Penyelaras Dun di Selangor. Tak digantung, tak dibuang, tak diambil tindakan disiplin. Kenapa? Sedang ini, sekarang ini, Rafizi di mahkamah. Dengan kes Daeng ni. Tak diambil tindakan disiplin. Dibagi jawatan. Penyelaras Dun, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia. Inilah sikap. Yang saya kata, kalau kita berhenti melawan, kalau saya berhenti melawan, maka kembalilah kita wal asal balik asal. Ini kerja musuh, tuan-tuan dan puan-puan. Dia nak musnahkan kita dari luar, tak boleh. Maka dia masukkan orang-orang dia kat dalam parti kita. Di Sarawak, di Sabah, di Semenanjung. Untuk apa? Dia merosakkan kita daripada dalam. Dan itu sebab kami melawan kartel. Itu Azmin Ali. Dia bina parti. Siapa dia kata dia bina parti? Dia kata, dia nak jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Engkau sebenarnya nak jadi Perdana Menteri juga. Kau jangan, kita tak tahu. The reason kenapa kau khianat, kita tahu sebab apa engkau nak jadi Perdana Menteri. Sebenarnya masa pemilihan parti 2018, Azmin Ali hendak bertanding jawatan presiden. Pada masa itu penutupan hantar calon
hantar borang, tutup pukul 5 petang. Azmin Ali hantar borang dia 4:55 petang. Kenapa? Sebab pada masa itu, pada waktu itu, dia tengah berkira-kira. Nak bertanding presiden ke nak bertanding timbalan? Sebab kalau dia nak jadi Perdana Menteri, dia kena bertanding presiden. Dia kena kalahkan Anwar Ibrahim. Kan? Setelah dia pergi jumpa Anwar Ibrahim di Turki, dia minta Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan bertanding pemilihan parti. Anwar Ibrahim terus bertanding pemilihan parti. Jadi presiden. Dia masa tu berkira-kira. Nak lawan tak lawan. Nak lawan tak lawan. Nak lawan tak lawan. Dia jadi timbalan. Bertanding timbalan. Dengan harapan. Dia masuk timbalan. Dia menang timbalan. Naib. Kemudian dia menang semua cabang. Dia boleh kontrol Anwar Ibrahim. Tetapi dia lupa satu perkara. Bahawa tim reformis. Walaupun pada waktu itu kami dalam keadaan kucak-kacir. Kami tetap ada. Kami tetap ada. Walaupun kami tak ada dana, tuan-tuan dan puan. Saya bertanding di Petra Jaya. Dana keluar. Lillah saya cakap. Duit saya sendiri. Ni jentera-jentera saya. Bukan orang kaya. Saya yang bayar dia punya fees. Saya ingat saya bayar apa? Saya keluar 3,000 untuk bayar dia punya yuran pendaftaran. Yuran nak masuk bertanding tu saya yang bayar. Yang tak bayar saya ingat saya ada seorang je. 2 orang je tak bayar. Yang ni semua saya bayar. Aku bayar itu. Seorang 2 je yang tak bayar. Yang ni semua saya bayar. Tak, bukan saya mengungkit. Nak bagi tahu. Bahawa yang bertanding itu saya dan tim saya. Tiba-tiba, sekarang ini, sedap pula. Kita yang susah masak. Kita yang susah panjat pokok, ambil buah kelapa, parut nio, nak buat santan, nak buat sambal. Kita yang susah tanam padi, begitu pergi dah siap makanan semua. Boleh pula dia datang masuk duduk lalu makan. Sedap nampak? Yalah. Tak puji dah. Kawan Sarawak Madah minta puji kah? Tak puji. Kau bertanding di tempat lain. Tiba-tiba masuk ke tempat orang. Nama ya Dato'. Halo. Bukan aku Madah, orangnya Madah. Aku Zamri tu. Sebab apa? Bukannya kita kata gila kuasa ke apa. Tak. Fikir otak. Kata orangnya nasi gila paksa. Cuba fikir otak. Yang bekerja lawan kartel tu siapa? Yang susah tu siapa? Yang kena maki tu siapa? Sedap pula engkau datang, terus duduk, bismillah makan. Hai! Kita pula kena halau daripada tempat makan. Sedap nampak? Kan? Tapi tak apa. InsyaAllah. Lawan tetap lawan. Kita cerita tentang Azmin. Setelah itu berlaku pengkhianatan. Kita pun tahu cerita yang saya pernah cerita. Nama dia tak pernah tersenarai pun dalam senarai orang-orang yang sepatutnya jadi menteri. Dia menteri besar. Jadi menteri ni senarai lain. Tiba-tiba jumpa Mahathir, dapat jawatan Menteri Ekonomi. Sekarang ini, dia Menteri MITI. Walaupun Menteri Ekonomi itu Tok Pa, tapi sebenarnya ekonomi itu dia yang pegang. Kita pun tahu. Kita pun tahu benda tu. Waktu tu tuan-tuan dan puan, Azmin kata dia bina parti. Parti apa yang dia bina sebenarnya? Parti Bukit. Daripada dulu kita tahu dialah yang merosakkan parti. Zuraidah Kamarudin, orang dia, budak Zuraidah tu boleh beli rumah juta cash. Umur baru 30 lebih tahun. Boleh beli rumah cash jutaan ringgit. Budak-budak Azmin kita tahu boleh bawa ratus ribu pergi China shopping. Cash. Daripada mana dia dapat duit tu? Kerana dia menteri besar. Kalau menteri besar, budak-budak engkau boleh kaya raya macam tu, maksudnya apa? Korupsi sedang berlaku dalam pentadbiran kau. Sebab tu Selangor sekarang ni tunggang langgang, tuan-tuan dan puan. Lawan tetap lawan. Dia letak menteri besar sekarang ini jadi puppet dia je. Lawan tetap lawan. Sebab tu tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Lawan tetap lawan. Jadi kita harap faham. Pertama kita kata Hari Malaysia, kita membentuk Malaysia, kita nak lawan koruptor-koruptor. Kita nak lawan pengkhianat-pengkhianat, tetapi kita dikhianat. Tak apa, lawan tetap lawan. Saya nak bina negara, saya nak bina balik parti ni. Saya buat dinner 3 hari bulan 10. Siapa nak beli table saya, tolong PM. Kan? Saya dah sebut nombor telefon saya. 014 tu. Saya tak ingat nombor telefon tu. Maya Padah. Maya Padah. Kan? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kita buat dinner tu untuk tujuan apa? Kita kumpul dana
Dan samping PRU, kita nak bina semula parti kita, kita nak bina semula gerakan kita nak pastikan kartel-kartel itu tidak akan berkuasa lagi. Suatu empat. Tak ada juga tak. Kan? Kalau nak nanti boleh hubungi siapa nak beli table harga 2,000 014-640-2434 014-640-2434. Kan? Boleh hubungi nombor ini untuk beli table untuk dinner kita di Bangi Avenue, insya-Allah pada 3 hari bulan 10. Dan Azmin mengatakan bahawa dia adalah pembina parti ini, dia adalah perosak parti ini. Dan buktinya berlaku pada 28 hari bulan Februari, 29 hari bulan Februari 2020. Itu buktinya. InsyaAllah selamat beristirahat, selamat malam. Semoga kita diberkati. Semoga perjuangan kita ini diberkati. Semoga saya istiqamah dalam perjuangan ini, insyaAllah. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, kita ulang sama-sama. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azmin gila.